Assalamualaikum dan selamat petang. Kami pelajar dari Universiti Politeknik Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Husna kerana sudi menerima jemputan kami untuk sesi temu bual kali ini. Sebelum memulakan temu bual, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang latar belakang Puan Husna. Nama diberi ialah Sharifah Nurul Husna binti Said Hanafi, berumur 40 tahun, dan sedikit latar belakang Puan Husna. Beliau berasal dari Jitra, Kedah dan menetap di Jitra. Beliau pernah bersekolah di Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru dan menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan mekatronik di Universiti Islam Antarabangsa. Beliau bertugas dari 2008 hingga kini sebagai pengajar kepada pelajar-pelajar diploma kejuruteraan mekatronik di Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik Universiti Malaysia Perlis. Beliau mempunyai ijazah dalam kejuruteraan mekatronik di Universiti Islam Antarabangsa. Bagi memulakan sesi temu bual ini, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nur Amirah Batisha binti Madum dan yang lain. Nama saya Nurzatin Aidil binti Kainuddin. Nama saya Warna Syamah binti Wan Muhammad. Baiklah, bagi meneruskan wawancara kita pada petang ini, soalan pertama yang saya akan ajukan kepada Puan, apakah pendapat Puan tentang peranan seorang wanita dalam sebuah kekeluargaan? Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara? Boleh Puan. Okay. Pertama sekali sebelum saya mulakan jawapan ni, saya ucapkan terima kasih lah kerana menjemput saya untuk menjadi apa penemu interviewer lah lebih kurang untuk kali ini punya session. Walaupun sebenarnya bidang ni bukanlah bidang saya kalau ikutkan, tapi insyaAllah lah saya cuba bercakap dari segi pengalaman sendiri dan juga apa yang saya dapat daripada pengalaman sendirilah ya, daripada pembacaan dan sebagainya lah. Jadi diharapkan dapat membantu dan dapat memberi informasi untuk pelajar-pelajar yang nak menyiapkan kursus ni lah ya. Diharapkan begitulah, walaupun mungkin taklah sehebat mana atau sebaik mana lah saya punya jawapan ni. Okey. Okey, tanpa membuang masa lah untuk soalan yang pertama, peranan seorang wanita dalam sebuah keluarga. Okey. Peranan wanita ni saya boleh kategorikan kepada dua bahagian lah. Sebagai dalam sebuah keluarga, kita tahu kalau seorang wanita ni, satunya peranan dia sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang ibu lah. Bagi yang dah ada anak ni, memang akan berperanan sebagai seorang ibu juga. Jadi dua peranan penting ni sebenarnya sangat sangat penting lah dalam kekeluargaan. Dan sebagai seorang isteri, terutamanya kita tahu tugas isteri adalah mentadbir atau memimpin keluarga tu, menguruskan harta suaminya. Menguruskan harta ni termasuklah bukan sahaja dari segi kebendaan, tapi juga anak-anak itu juga dikategorikan sebagai harta juga kan. Jadi tugas isteri dalam menguruskan haiwan rumah tangga, mendidik anak-anak dan sebagainya tu, itulah antara peranan-peranan penting lah sebagai isteri dan juga sebagai ibu. Itu saya boleh simpulkan sependeknya lah. Ya. Baik, Okay. terima kasih Puan atas respon yang cukup menarik. Seterusnya, apakah tugas dan tanggungjawab utama sebagai seorang isteri dalam keluarga? Seorang isteri. Okay. Seorang isteri. Sebagai seorang isteri. Okay. Sebagai seorang isteri, macam saya kata tadi, dia berperanan penting dalam menjaga harta suaminya, termasuklah harta benda dan juga anak-anaknya. Dan yang keduanya, menjaga kehormatan dirinya sendiri. Itu yang paling utama juga, kerana apabila kita tahu kalau peranan suami ni memang dia akan sentiasa keluar daripada rumah. Jadi ini kita cerita ni kiranya yang asalnya lah secara asasnya peranan isteri yang sepatutnya berada di rumah dan bekerja mentadbir hal ehwal keluarga di rumah lah. Jadi macam saya pernah baca, ada juga hadis yang menyebut seorang isteri itu adalah pemimpin di rumahnya, di rumah suaminya, dan dia bertanggungjawab ke atas kepimpinannya. Jadi sangat beratlah tugas itu, bukan sahaja dari segi pengurusan rumah tangga, menguruskan hal-hal contohnya
macam hal-hal pakaian, hal makanan dan sebagainya. Tapi yang paling penting dalam mentarbiah anak-anak di rumah juga. Okey, seterusnya, soalan yang ketiga. Mhm. Apakah halangan yang dihadapi oleh wanita dalam memenuhi tanggungjawab kepada keluarga pada zaman moden? Halangan bagi wanita dalam Memenuhi memenuhi tanggungjawab. tanggungjawabnya dalam zaman yang serba moden sekarang ni ya. Okey. Seperti kita sedia maklum, sekarang ni teknologi tu semakin berkembang dan semakin semua peringkat umur menggunakan teknologi moden sekarang ni lah. Seperti kita tahulah macam penggunaan gadget, penggunaan media sosial dan sebagainya kan. Jadi tugas peranan wanita yang sebenar tu untuk mendidik anak-anak dan bertanggungjawab terhadap isi keluarganya itu menjadi sangat-sangat mencabarlah. Okey, halangan yang pertama tu adalah dari segi itu, iaitu dengan penggunaan gadget sekarang ni, di mana dengan penggunaan ni menyebabkan komunikasi antara ibu dan anak, komunikasi antara suami dan isteri pun semakin, kita kata semakin terbatas. Jadi itu antara halangan yang pertama lah, disebabkan penggunaan gadget dan sebagainya ni menghalang dari segi komunikasi. Dan bagi wanita yang kebanyakannya sekarang ni, saya rasa rata-ratanya bekerja. Halangan kedua yang terbesar adalah masa lah. Masa untuk bersama dengan keluarga, untuk sepenuhnya boleh menguruskan keluarga tu sangat terhad. Disebabkan perlu membahagikan masa antara kerjaya dan juga rumah. Jadi itulah antara dua perkara lah yang saya rasa menjadi halangan wanita memainkan peranannya pada masa sekarang. Okay? Okey, soalan yang keempat. Bagaimana peranan isteri dalam menyeimbangkan peranan keluarga dan juga kerjaya? Okey, jadi tadi soalan tadi tu macam relate jugalah yang ketiga ni kan, yang keempat ni. Okey, jadi macam mana wanita boleh nak menyeimbangkan antara keluarga dan juga kerjayanya. Jadi pertamanya macam kita katalah, macam mana sekalipun kita perlu juga luangkan masa dengan keluarga. Walaupun ada sikit masa waktu pagi, waktu kita nak hantar anak ke sekolah ke, contohnya waktu kita nak menyediakan sarapan kepada mereka ke, waktulah menggunakan masa yang sikit itu, menjadikan masa itu sebagai masa yang berkualiti lah. Supaya kita tak, komunikasi antara kita dan anak atau komunikasi antara kita dan suami itu uh, walaupun sedikit tapi masih lagi boleh mengukuhkan hubungan antara kedua-dua pihak. Okey, jadi mungkin boleh wujudkan juga waktu malam, waktu solat, contohnya waktu maghrib dan isyak, waktu yang boleh bersama-sama bersolat sama-sama. Waktu tu juga kita nak bertanya tentang anak-anak punya pelajaran, tentang masalah mereka dan sebagainya lah. Jadi saya rasa lebih cara yang lebih lebih praktikal sekarang ni adalah wanita tu sendiri perlu tahu macam mana dia nak menguruskan masa dan menggunakan masa yang terhad tu. Itulah antaranya. Okay? Soalan kelima, apakah impak positif dari keterlibatan aktif wanita dalam keputusan keluarga? Okey. Dalam membuat keputusan untuk keluarga, memang kita tahu suami ini perlu lebih terkedepan lah. Tetapi bila wanita ataupun seorang isteri ini terlibat dalam membuat keputusan, sebenarnya keputusan tu akan jadi lebih baik dan lebih menyeluruh. Kerana dia boleh menyeimbangkan banyak pihak. Sebab wanita ni dia boleh faham, contohnya kalau ada konflik antara anak dengan suami kita sendiri, dengan ayahnya sendiri ke, atau ada konflik antara sekolah dengan keluarga ke. Isteri ni selalunya dia lebih berfikiran, boleh fikir secara menyeluruh lah. Dia boleh fikir secara menyeluruh, dia tidak membuat tindakan secara melulu. Okey, itu salah satunya. Kemudian dia boleh menjaga kesejahteraan bagi semua pihak lah. Contohnya kalau dibuat satu keputusan tu tak sahaja memihak kepada dirinya, dan insya-Allah lah dalam keputusan tu boleh menyeimbangkan lah antara semua pihak yang terlibat. Itu saya rasa
peranan wanita lah dalam membuat keputusan untuk keluarga. Ya. Ya. Soalan ke-6. Bagaimana wanita menyumbang kepada pembangunan sosial dan ekonomi keluarga, terutamanya dalam konteks masyarakat yang lebih mudah terpengaruh? Okey. Dalam konteks masyarakat yang terpengaruh tu mungkin saya rasa penggunaan media sosial lah kan sekarang ni. Okey. Selalunya wanita ni kalau dia bercakap, contohnya kalau dia ke depan dalam bidang pemasaran, perniagaan kan, itu selalunya kita nampak memang wanita lah yang akan lebih menonjol dalam bab-bab tu. Jadi ke arah pembangunan ekonomi ni saya rasa dalam penggunaan media sosial, contoh sekarang ni kalau kita tengok orang dah banyak berniaga menggunakan media sosial ni, memang wanita yang lebih terkedepan lah. Itu kita tak boleh nafikan lah kan, sebabnya sifat wanita yang pandai memujuk, pandai negotiate, pandai bercakap tu lebih menarik perhatian. Jadi itu yang menjadikan wanita ni lebih terkedepan dalam hal-hal perniagaan atau pemasaran yang macam tu lah kalau menggunakan media sosial. Pengaruh yang dia ada tu, dia punya aura wanita tu boleh mempengaruhi, boleh mempengaruhi masyarakat dari segi tu. Kalau dari segi sosial pula, okey, wanita ni disebabkan dia punya aura yang boleh menarik perhatian orang ni, kita sebagai wanita muslimah lah kan, terutamanya sepatutnya kita boleh juga menggunakan pendekatan media sosial ni, pendekatan yang sama. Boleh juga kita buat konten-konten atau tips-tips yang membina untuk masyarakat lah. Contohnya tips parenting kan. Tips contohnya macam tips pemakaian, tips menjaga anak-anak. Benda tu pun wanita boleh berperanan besar dalam membentuk masyarakat dengan hanya menggunakan konten-konten di media sosial sahaja. Okey. Okey, boleh? Ya. Boleh Puan. Baiklah, soalan daripada saya pula. Apakah strategi yang boleh digunakan oleh isteri untuk menguruskan konflik atau masalah dan mencapai penyelesaian dalam harmoni dalam keluarga? Okey, ini berkaitan dengan konflik dalam keluarga dan bagaimana wanita punya strategi untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Okey, pertamanya wanita ni walaupun katakanlah tak kisahlah dia disuruh rumah ke ataupun wanita yang berkerjaya ke, sebenarnya wanita ni perlu melengkapkan dirinya dengan ilmu lah. Okey, jadi ilmu ni ilmu agama lah yang kita katakan ilmu agama. Jadi dengan adanya ilmu agama ni sebenarnya lebih mudah untuk dia faham apa sahaja cabaran, apa sahaja situasi yang berlaku dalam rumah tangga atau apa sahaja perselisihan antara mana-mana pihak pun dalam keluarga. Wanita yang berilmu ni dia akan lebih berfikiran rasional dan dia akan lebih dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam apa hal sekalipun. Dia tidak mengikut emosi. Jadi satunya adalah dari segi ilmu. Wanita perlu berilmu. Dan yang keduanya, wanita dia ada satu sifat yang memang sifat lemah lembut dalam diri, sifat mudah simpati, sifat dia boleh bersikap jujur apa semua tu. Itu pun sebenarnya membantu dalam komunikasi apabila berlaku konflik. Dia boleh menyalurkan perasaan, dapat menyalurkan cara nak menyelesaikan tu dalam keadaan yang lembut, dalam keadaan yang lebih baik lah, untuk menyelesaikan apa-apa konflik dengan dia punya sifat dalaman dia tu sendiri. Itu antara kedua. Dan yang ketiga, komunikasi tadi kan, saya sebut juga tentang komunikasi tu, sebab wanita lebih mudah lebih dekat. Contohnya kalau ada konflik antara anak-anak dengan anak-anak sendiri ke, berbeza dengan lelaki, wanita ni lebih mudah faham dan lebih dekat dengan anak-anak. Jadi itu yang membolehkan dia jadi penyelesai masalah atau konflik dalam keluarga. Ya. Terima kasih. Okey, untuk soalan seterusnya, sejauh mana isteri memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapat dan aspirasi dalam dinamika keluarga? Okey, maksudnya kebebasan dari segi bersuara lah kan, lebih kurang kebebasan bersuara. Okey.
Seorang isteri kadang-kadang peranan sebagai seorang isteri ni sebenarnya dia yang membolehkan dia bercakap atau kebebasan dia untuk menyampaikan aspirasinya itu selalunya bergantung kepada pasangan tu juga. Kalau dia mendapat sokongan daripada pasangan, perempuan wanita ni akan lebih mudah menyuarakan apa kata hatinya lah, tanpa dijudge atau dianggap sebagai lemah dan sebagainya. Jadi peranan dan sokongan daripada pasangan tu salah satu faktor yang paling utama lah. Yang keduanya, kita boleh tengok kalau wanita yang berkerjaya ni, selalunya dia lebih terkedepan dalam hal-hal ekonomi lah. Sebab apa? Dia juga kontrol keuangan keluarga. Jadi wanita yang berkerjaya ni lebih bebas bersuara dalam hal-hal yang berkaitan dengan wang ringgit ataupun hal pengurusan keuangan keluarga. Dan ada juga perbezaan kalau kita tengok wanita yang berpendidikan dan wanita yang bukan kita kata tak berpendidikan, tapi mungkin ada tahap pendidikan yang lebih baik. Dia punya tahap confident dia untuk bersuara dalam keluarga tu sesama suami isteri ni mungkin akan lebih lagi lah tahap keyakinan dia untuk bersuara tu berbanding dengan wanita yang kurang kita kata tak ada lagi tak ada pendidikan tapi kurang tahap pendidikan tu, mungkin dia kurang confident untuk menyuarakan pendapat, takut dengan suami kan. Tapi wanita yang berkerjaya dan juga wanita yang berpendidikan ni selalunya dia akan lebih mudah bebas bercakap lah dalam ni. Tapi itu semua tergantung kepada siapa pasangan kita juga. Okey, kalau pasangan kita ni jenis yang memang terbuka, jenis yang boleh menerima pendapat, InsyaAllah dalam kategori mana pun wanita ni, hak wanita untuk bercakap, untuk bersuara ni adalah tak terbatas lah antara dia dan suami. Dan benda tu boleh dikawal lah dengan adanya pasangan yang baik. Okay. 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 Saya tak dengar Intan. Sorry. Terima kasih Puan. Jadi saya ada soalan terakhir daripada kami, iaitu sejauh mana kepentingan kerjasama antara suami dan isteri dalam melaksanakan peranan di dalam keluarga? Sejauh manakah kerjasama? Okay. Kerjasama ni memang sangat penting lah antara suami dan isteri. Apa sahaja pun memang perlukan kata kerjasama dan kata sepakat antara suami dan isteri. Sebenarnya bila kita dah berkahwin ni memang itulah perkara paling utama yang perlu ada lah. Okay. Jadi sejauh mana kerjasama yang boleh dilakukan ni, contohnya suami dan isteri perlu tahu hak masing-masing dan perlu tahu menjalankan tugas dan peranan masing-masing lah. Contohnya kalau dua-dua bekerja, suami tidak bolehlah mengharapkan isteri itu buat semua kerja di rumah juga. Contohnya macam nak masak ke, nak basuh pinggan ke apa ke, suami pun boleh saling membantu disebabkan isteri dah membantu dia dari segi keuangan kan, dah bekerja. Jadi orang kata perlu ada kesepakatan antara suami dan isteri dalam hal-hal menyeimbangkan tugas di rumah lah. Okay. Dan keduanya bukan saja hal-hal yang melibatkan urusan kerja-kerja di rumah, tapi juga dalam urusan mendidik anak-anak. Itu pun mendidik dan mengasuh anak-anak. Bagi wanita berkerjaya ni selalunya bab ni tak boleh diserahkan sepenuhnya kepada isteri lah kan. Dalam hal ni pun perlu ada keseimbangan antara suami dan isteri. Perlu ada kata sepakat antara kedua-duanya macam mana nak mendidik anak, meluangkan masa bersama anak-anak, mendidik anak-anak semuanya. Dan kedua-dua suami isteri ni juga perlu bersama-sama menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak, menjadi model kepada mereka, sentiasa menunjukkan adab-adab di rumah, tingkah laku yang baik di rumah. Sebab apa? Pendidikan di rumah ni adalah pendidikan yang paling penting untuk bawa kepada masyarakat dan sekolah. Di rumah ni dah asasnya.
Dan kerjasama yang seterusnya, kesepakatan dalam membuat keputusan. Contohnya apabila berlaku konflik macam saya sebutkan sebelum ni lah, perlu ada isteri dan suami juga perlu bagi isteri meluahkan pendapat, memberikan pendapat. Sekurang-kurangnya semua masalah tu dapat diselesaikan dengan lebih seimbang dan lebih baiklah dengan adanya kata sepakat dan kerjasama antara suami dan isteri. Okey. Jadi, itu saja saya rasa. Itu saja soalan daripada kami. Terima Okey. kasih di atas perkongsian daripada Puan Husna sendiri yang sudah berpengalaman dalam mendirikan keluarga. Jadi itu saja daripada kami semua. Ribuan terima kasih Terima diucapkan. kasih juga. Okey. Terima kasih Terima kasih semua. Puan. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum.